Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Inspektor Herman bin Haji Kayai, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Ampang Jaya. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas. Yang dihormati Puan Mahira binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Himah binti Madi Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cik Nur Aliza binti Ramlan, Penolong Kanan Core Curriculum. Encik Amazan bin Ishak, Penolong Kanan Petang, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, barisan guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berdiri. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini bagi menjayakan program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli bagi tahun 2022. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Ustaz Muhammad Zain bin Abdul Razak untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nas'aluhu as-salamata wal 'afwa wal 'afiyah. Wassalatu wassalamu ala rasuli hazihil ummah wa ala alihi wa ashabihi kiramil bararah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli pada hari yang mulia ini. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul secara maya bagi menghubungkan silaturahim, bertukar-tukar pendapat di samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan, serta berkatilah usaha kami ini. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Hamid, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukannya, dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkannya. Ya Allah, ya Fa'alun lima yurid, kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal, mental dan rohani agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang darimu, ya Allah. Berkati dan permudahkanlah usaha-usaha kami agar sekolah ini cemerlang dan disegani sama ada dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum, serta dapat melahirkan modal insan yang berkepribadian luhur, menjaga solat 5 waktu dan dapat menutup aurat dengan sempurna. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Sebelum kita teruskan kepada agenda kita yang utama, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Negaraku dengan iringan muzik. Hadirin dipersilakan berdiri.
Semua hadirin dipersilakan duduk. Untuk makluman semua hadirin, program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli merupakan salah satu daripada program Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani isu buli di sekolah. Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berbahagia Inspektor Herman bin Haji Kayai, Pegawai Penyiasat Jenayah IPD Ampang Jaya, juga Pegawai Perhubungan Sekolah, merangkap perasmi program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli. Yang saya hormati Puan Hajah Mahiran binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rohimah binti Mat Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cik Nur Aliza binti Ramlan, Penolong Kanan Ko-Kurikulum, Encik Ahmad Amzan bin Ishaq, Penolong Kanan Petang, Barisan Guru-Guru Kanan, Barisan Jawatan Kuasa Pelaksana, Barisan Guru-Guru serta anak-anak SMK Taman Kosas yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang, salam keluarga Kosas tercinta. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnianya lah maka kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini sempena program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli yang merupakan salah satu usaha dalam mendukung hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani gejala buli di sekolah. Terlebih dahulu, saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Inspektor Herman bin Haji Kayai, Pegawai Penyiasat Jenayah IPD Ampang Jaya selaku perasmi program kita pada pagi ini kerana sudi bersama-sama dan melapangkan masa untuk berada dalam maya ini bagi satu program yang amat penting dan seterusnya merasmikan program ini. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, hari ini merupakan program pertama kita dapat bersama-sama dan berkumpul bagi sesi persekolahan yang baru tahun 2023. Rasanya belum terlambat bagi saya mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SMK Taman Kosas, semua keluarga bumbung SMK Taman Kosas yang saya kasihi. Saya berharap anak-anak didik SMK Taman Kosas senantiasa bersemangat, teruja, tidak putus asa dalam menempuhi sekolah persekolahan yang baru ini, apatah lagi dalam apa saja keadaan yang akan mendatang. Sidang hadirin yang saya kasihi sekalian, konsep Sekolahku Sejahtera ini telah dibentangkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dan merupakan satu inisiatif KPM dalam menangani buli di sekolah yang mana berlandaskan 4 komponen utama iaitu penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Sekolah kita akan senantiasa senada bersama KPM dalam mengikuti garis panduan mencegah dan menangani perbuatan buli dalam kalangan murid di sekolah berpandukan buku panduan pengurusan menangani buli di sekolah. Konsep Sekolahku Sejahtera ini bukanlah satu subjek baru yang akan diajar di dalam kelas, tetapi merupakan penerapan nilai-nilai murni oleh guru secara alami semasa aktiviti kurikulum, ko-kurikulum berlangsung dan apa saja aktiviti yang dijalankan di dalam sekolah. Guru-guru perlu menerapkan elemen selamat, sehat, seronok, empati, jati diri, adab sopan, harmoni
dan rasional dalam kalangan warga sekolah untuk membentuk kepribadian murid yang menyedari bahawa buli perlu dibanteras sepenuhnya. Oleh itu, pentingnya kerjasama semua pihak dalam menangani kes buli dalam kawasan sekolah, terutamanya semua warga SMK Taman Kosas perlu berganding bahu dalam memastikan kawasan sekolah kita ini menjadi satu kawasan kondusif dan selamat untuk dihadiri dan bebas daripada kegiatan buli. Akhir kata, semoga dengan wujudnya program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli ini dapat membentuk kepribadian murid yang cemerlang dari segi akademik dan sosial bagi menjamin kecemerlangan generasi Malaysia, keluarga Malaysia yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian, saya dengan penuh takzim sekali lagi ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Inspektor Herman bin Haji Kayai atas kesudian beliau merasmikan program ini. Seterusnya tidak lupa juga kepada seluruh warga Kosas yang senantiasa senada, sederap dan seiring mengatur langkah menjayakan program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli peringkat SMK Taman Kosas tahun 2022-2023. Akhir kata, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Hamidah di atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Inspektor Herman bin Haji Kayai, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Ampang Jaya untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas. Yang berusaha Puan Haja Mahiran binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Rohimah binti Ahmad Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Cikgu Aliza Ramlan, Penolong Kanan Kokurikulum. Encik Ahmad Amzan Isyak, Penolong Kanan Petang. Ketua-ketua bidang, jawatan pelaksana, jawatan kuasa pelaksana, barisan guru, murid-murid Kosas dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam perpaduan. Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian mengundang saya untuk bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Tidak lupa ucapan tahniah kepada jawatan kuasa yang telah merancang serta mengatur program yang amat bermakna ini. Hadirin dan hadirat sekalian, apakah itu kes buli? Buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan seperti memeras ugut, menghina, mengejek, menumbuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Menurut kajian, kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam kalangan pelajar dan dilihat ianya semakin serius. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah kes buli ini. Yang pertama, kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar yang sanggup melibatkan diri dalam kes buli. Mereka berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Pelajar-pelajar yang ketandusan nilai-nilai agama tidak mengenal perkara yang baik dan buruk, malah tidak mempedulikan pahala dan dosa, lalu sanggup menganiaya rakan-rakan sendiri tanpa rasa berdosa. Ringkasnya, mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan dalam diri mereka sendiri. Kedua, ibu bapa yang kurang memberikan belayan kasih sayang dan perhatian kepada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. Ibu bapa yang selalu sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab terhadap anak mereka. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian merasakan diri mereka tidak disayangi dan menyusahkan. Anak-anak yang berperasaan sebegini akan cuba mencari perhatian dengan melakukan pelbagai perkara yang tidak baik dan salah
satunya membuli rakan-rakan mereka yang kelihatan pasif dan lemah. Seterusnya, punca yang ketiga ialah para pelajar yang masih bawah umur ini mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebayanya. Jika kawan-kawannya merupakan pembuli, pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawannya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. Di samping itu, pengawasan yang longgar di sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Hadirin sekalian, tiada penyakit, tiada penyembuhnya. Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan mementeras kemelut buli ini. Antaranya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan Islam, pendidikan sivik dan sebagainya. Dengan itu, pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli ini merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya daripada terbabit dalam kes buli ini. Selain itu, ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan oleh kerajaan secara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedarkan para pelajar agar menjauhi diri daripada gejala buli. Dalam masa yang sama, pihak sekolah juga perlu sentiasa menasihatkan dan memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan dan kaki lima yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mereka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar untuk menyertai kelab pencegah jenayah di sekolah dengan aktif, yang mana ianya akan menambah lagi pengetahuan tentang cara-cara menangani masalah buli ini. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan rakan sebayanya. Namun, apa yang paling penting di sini ialah pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukannya sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak ditangani, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan penyelesaian. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal atau memberi kaunseling kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan juga ia dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar-pelajar yang lain. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belayan kasih sayang yang sepenuhnya supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Natijahnya, selagi masalah ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Oleh itu, semua pihak haruslah sehilir semudi dan sehati sejiwa dalam usaha menangani masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh dengan onak dan duri ini. Hadirin dan hadirat sekalian, akhir kata, tahniah sekali lagi kepada seluruh warga SMK Taman Kosas yang telah berusaha mengelola program pada hari ini. Begitu juga dengan pihak PIBG yang sentiasa bergerak senada dengan aspirasi sekolah. Semoga program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli ini menjadi titik tolak kepada hubungan yang lebih erat antara institusi pendidikan dan masyarakat. Sederap kita melangkah membina kejayaan impian melalui generasi peneraju negara bangsa. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program Sekolahku Sejahtera Tangani Buli peringkat SMK Taman Kosas. Sekian, terima kasih. Demikianlah tadi ucapan perasmian yang telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Inspektor Herman bin Haji Kayai. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan persembahan montaj. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan montaj yang telah disediakan.
Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesehatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insani, teguh jati diri Arab, sopan hidup harmoni. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia berjaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, hujah penuh kualiti. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Sekolahku sejahtera, sekolahku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera, sekolahku sejahtera. Bagi meneruskan acara, majlis mempersilakan Ustaz Izhan bin Ibrahim bagi menyampaikan taklimat pembugaran disiplin sekolah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wal baiti washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Inspektor Hirman bin Haji Kayai, Pegawai Perhubungan Sekolah IPD Ampang Jaya, yang berusaha Puan Hamidah binti Abdul Latif, Pengetua SMK Taman Kosas, yang dihormati Puan Mahiran binti Ahmad, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rohimah binti Mat Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Cik Nur Aliza binti Ramlan, Penolong Kanan Co-Kurikulum, Encik Abzan bin Ishaq, Penolong Kanan Petang, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, barisan guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Baik, sebagai permulaannya inginlah saya membacakan serangkap pantun untuk mungkin sebagai penyeri. Jadi saya bacakan pantunnya. Membeli jamu di kedai nyonya untuk dimakan merawat hati. Mari mulakan penjelasannya agar terang segala arti. Baik, jadi apakah yang ingin diterangkan? Jadi selaku guru disiplin SMK Taman Kosas, jadi saya diberi peluang untuk menyampaikan berkaitan program kita, Sekolahku Sejahtera Tangani Buli. Jadi saya memfokuskan penjelasan yang lanjut berkaitan dengan aspek buli. Senang cerita, bahasa mudahnya iaitu konsep buli lah. Jadi inginlah saya menyampaikan beberapa konsep buli, iaitu berkaitan dengan yang pertama maksud buli itu sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan jenis-jenis buli, dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan faktor-faktor buli, dan yang keempat sebelum penutup iaitu kesan, implikasi, termasuk juga akibat perbuatan buli itu. Jadi saya teruskan, iaitu yang pertama berkaitan dengan maksud buli itu sendiri. Jadi ramai di kalangan kita mungkin masih tidak memahami apakah
maksud bully. Mungkin beranggapan bully tu iaitu dari segi fizikal saja dan sebagainya. Jadi kita membayangkan, bagi saya lah, saya pun dahulu membayangkan bahawa bully tu berkaitan dengan masalah fizikal. Jadi secara umumnya maksud bully sebagaimana yang dijelaskan. Ini saya memberikan penjelasan berdasarkan apa yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi iaitu bully tu berkaitan dengan perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang murid yang biasanya lemah lah. Sama ada per individu atau perkumpulan. Ini adalah secara maksud secara umum dan dia akan membawa kepada pelbagai masalah. Baik, jadi saya teruskan kepada yang kedua iaitu berkaitan dengan jenis-jenis bully. Jadi daripada maksud tadi itu berkaitan dengan mendera, mempermainkan. Jadi ada dari maksud tersebut maka terpecahlah banyaknya beberapa jenis-jenis bully. Dan Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri telah mengklasifikasikan beberapa jenis bully, iaitu saya bacakan yang pertama. Yang pertama iaitu berkaitan dengan bully fizikal. Bully fizikal ni mungkin kita dah biasa, bully fizikal. Dan yang kedua ni jarang sikit kita mengambil berat, iaitu berkaitan dengan bully lisan. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan bully isyarat. Dan isyarat ni adalah isyarat bukan lisan. Mungkin ada orang buat isyarat melalui lisan. Tadi bully fizikal, lisan, isyarat bukan lisan. Dan yang terakhir iaitu bully peras ugut. Baik, bully peras ugut ni diklasifikasikan sebagai antara yang berat lah. Dia diasingkan daripada bully fizikal sebenarnya. Dan mungkin kita beranggapan bully peras ugut tu berkaitan dengan bully fizikal dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya bully fizikal ni, bully peras ugut ni adalah konsep bully yang sangat berat lah, yang mampu merakumi seluruhnya. Baik, saya bacakan jenis-jenis bully yang pertama tadi, iaitu berkaitan dengan physical. Ini mungkin pernah berlaku pada kita sendiri. Mungkin pukul, betul-betul bully fizikal antaranya pukul, tumbuk, tendang, bentis kaki, tarik. Kalau kecil-kecil dulu mungkin cubit, tarik cuping telinga dan sebagainya. Dan ini kita mengambil, mungkin sebahagian kita yang dibuli mungkin kita ambil ringan. Dan kita pun mungkin akan membalas kepada orang lain. Inilah bully yang mungkin di kalangan kita ambil mudah. Sebenarnya ni lah permulaan bully dan mungkin berlaku dari sejak sekolah rendah lagi. Jadi kalau perkara ni tidak diberentas dari awal dan kalaulah KPM tidak menggariskan dengan teliti benda ni, bermakna perkara tu tak penting. Tapi bagaimana kementerian pun mengambil berat tentang perkara ni, maka benda ni adalah perlu diambil berat. Walaupun kita ambil mudah lah, contoh tarik telinga, shake kawan kan. Dan kalau perkara itu berlaku secara berulang-ulang kali dan ini disebut sebagai bully, diklasifikasikan sebagai bully fizikal, bintis kaki, tolak-tolak, main himpit dengan kawan dan sebagainya. Dan bila berlaku secara berulang kali, itu adalah bully. Baik, seterusnya bully secara lisan. Dan mungkin kita terlepas pandang berkaitan dengan bully lisan sebab tak nampak. Mungkin tak nampak secara fizikal. Bully lisan ni kalau saya sebagai ketua disiplin memang pernah menghadapi masalah ni lah. Dan sebenarnya ni adalah berbahaya kerana kita tak nampak, tapi orang yang menghadapinya mengalami masalah mental, emosi dan sebagainya. Apakah bentuk-bentuk bully lisan tu? Iaitu antaranya ejekan. Mungkin kau pendek, hitam dan sebagainya. Ejekan, gelaran. Tadi gelaran tu yang saya sebut tu lah. Hitam kan. Panjang, pendek kan. Mungkin digelar pelajar-pelajar saya memang ada yang membuat aduan macam tu lah. Kadang kita nampak benda tu simple. Mungkin ejekan nama bapa dan sebagainya kan. Macam saya lah dulu nama ayah saya Ibrahim, tiba-tiba orang lalu tepi, Bram gitu kan. Jadi kita tidak boleh mengambil remeh terhadap perkara tersebut. Saya harap para pendengar sekalian sama ada yang pernah membuli atau yang dibuli dan sebagainya, ambil berat perkara ni. Itu adalah bentuk-bentuk buli sebenarnya. Ejekan, gelaran, termasuk juga antara yang berat lah kes fitnah, fitnah dicerita kat orang lain dan sebagainya. Dan akan menyebabkan banyaklah perkara-perkara berikutnya akan berlaku. Dari fitnah tu lah akan berlaku pergaduhan. Dan saya sebagai ketua disiplin tu memang akan menghadapi. Termasuk juga guru-guru yang lain dari ejekan, daripada gelaran sampailah ke fitnah, fitnah yang akan menyebabkan ada kes lain, pergaduhan dan sebagainya. Jadi termasuk juga bully lisan, iaitu berkaitan dengan maki hamun, perkataan lucah, herdik dan sebagainya. Baik, saya teruskan yang ketiga, yang mungkin berlaku di sekitar kita, iaitu bentuk bully yang ketiga yang sebagaimana saya sebutkan tadi tu, iaitu isyarat bukan lisan. Apakah isyarat bukan lisan? Contohnya jeli lidah kan. Jeli lidah, dia tak cakap apa pun, jeli lidah, membuat isyarat lucah, bahasa badan, jegil mata, tunjuk mata dan sebagainya kan. Isyarat lucah dan sebagainya. Dan kita tahu betapa perkara ni sebenarnya sangat penyakit ni maknanya semakin berluasa atau membarah lah, membarah. Kalau tidak ditangani, kita tahu benda ni adalah semakin membarah. Kalau barah tu ada tahap berapa, itu tidaklah saya mampu klasifikasikan tahap berapa, tapi kita tahu bahawa membarah tu maksudnya makin merebak.
bagaimana kata-kata kotor, kata-kata kesat ni kita sangat mudah kita dengar daripada di sekolah, kat luar dan sebagainya. Kita duduk, mungkin kita akan jaga anak kita dan sebagainya daripada kata-kata kotor, tapi kita tahu rupanya pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, murid-murid kita terdedah dengan perkara-perkara ni, isyarat lucah dan sebagainya. Dia dah jadi macam ucapan yang dilazimi, dah jadi bad habit. Bad habit. Okay, baik. Apakah bentuk-bentuk buli yang keempat, iaitu sebagaimana saya sebut, buli yang terberat antaranya iaitu buli peras ugut. Dari ketiga-tiga konsep tu, itulah jadi akan buli peras ugut yang akan menyebabkan apa? Adanya wujud kumpulan-kumpulan samsing dan sebagainya lah. Dia mungkin antara contoh yang pernah saya tangani, buli peras ugut dari bentuk minta duit, kan, minta duit. Dia bila lebih buruk lagi apabila dia minta duit tu secara berkumpulan. Dia bukan minta duit ni kutip, kalau kat sekolah bukan kutip yuran, bukan. Dia minta duit secara paksa, tahan sikit minta duit. Minta duit secara paksa, dan ini akan berlanjutan terus lah. Mungkin dia akan simpan rasa takut dia pergi kat rumah, bukan bagi tahu kat parent bahawa duit dia kena ugut pun. Tak lain tak bukan, dia akan mungkin kerana takut, maka dia cakap kat mak dia, ni benda ni, perkara ni pernah berlaku, minta duit, kata cikgu minta apa, bayar itu ini dan sebagainya. Buli peras ugut duit, memaksa menyiapkan kerja rumah. Yang ni kalau kat sekolah lah, minta barang secara paksa, barang tak cukup, dia minta barang dia. Termasuk saya pernah memang berlaku lah, kalau di hadapan saya tu kadang, kerana minta barang, buli kan, dia akan cari pelajar-pelajar yang lemah, cepatlah, dan kata-kata tu akan keluar. Bodoh, sial, bas-bas kau tahu, celaka, dan kata-kata yang lebih buruk lagi. Padahal itu adalah buli, itu adalah buli, minta barang secara paksa, minta jelaskan bayaran, lagi apa, sembunyikan barang. Saya pernah berhadapan juga tentang kes sembunyikan barang ni adalah buli lah, sembunyikan barang, suruhkan barang kawan dan sebagainya. Lepas tu digelak-gelakkan ramai-ramai. Itu semua adalah tindakan-tindakan buli, mengugut. Kemudian di up sikit, ugut agar rahsiakan, jangan bagi tahu. Kalau kau bagi tahu, siap. Dan inilah menjadi masalah kepada kami dalam menyelesaikan masalah buli di sekolah, apabila orang tu akan turun harga diri, tidak berkeyakinan dan apa, menyebabkan dia pun takut untuk apa, kerana kes-kes buli, takut untuk melaporkan dan sebagainya. Malah ada sebahagian tu kami pernah menghadapi apa, menerima masalah, iaitu buli dari segi apa, paksa melakukan salah laku, dipaksa merokok, dipaksa tolong curi dan sebagainya. Dan ni pernah berlaku, bukanlah dalam waktu terdekat, tapi dalam waktu-waktu, dalam sebagai rekod-rekod terdahulu, benda ni yang pernah berlaku. Kalau tidak berlaku, tidaklah disenaraikan oleh kementerian sendiri. Jadi diharapkan sebagaimana yang saya sebutkan contoh-contoh ni, diharapkan setakat ni fahamlah kepada semua yang mendengar, tidak kira sama ada pelajar, murid, guru-guru dan sebagainya, kita sama-samalah cuba memahami beberapa bentuk buli ni agar kita dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang yang kita takut membarah sampai apa, orang cakap mungkin membawa kepada kematian. Masalah ni boleh membawa kepada kematian. Okay, baik, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan jenis-jenis buli. Jenis-jenis buli. Okey, baik. Tidak lengkaplah jika saya tidak teruskan dengan faktor buli. Jadi dari faktor, kenapa saya ingin jelaskan dalam tempoh sedikit dalam tempoh sedikit ni, saya ingin jelaskan berkaitan tadi maksud bentuk-bentuk buli, jenis buli tadi, dan saya ingin jelaskan konsep yang ketiga, iaitu berkaitan faktor-faktor buli itu. Jadi dari faktor, sebenarnya dari faktor itulah kita mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi saya tidaklah nanti saya tidak cerita panjang lebar tentang cara mengatasinya, kerana dari faktor itulah kita dapat menganalisis atau mendialisis lah, kalau darah kalau barah, perkara yang membara tu, kita dapat mampu mendialisis untuk mengatasi masalah-masalah itulah. Okay, apakah faktor buli yang biasa kita tahu? Kita tahulah biasa faktor buli ni antaranya kalau dari rumah, bukanlah kita menuding sesebuah pihak. Jadi antara faktor buli yang pertama tak lain tak bukan, iaitu dari kalangan keluarga sendiri. Kalangan keluarga, kita tahu antara didikan awal yang patut disampaikan, didikan awal tu adalah dari rumah tangga, dari keluarga. Jadi mungkin dari keluarga tu kurangnya didikan, kurangnya perhatian, jadi kurang perhatian, kurang didikan, kurang pengawasan, dan termasuk juga gaya hidup. Apa contoh gaya hidup ni? Kita tahu leading by example, kan, tu kata-kata yang baiklah. Maknanya seseorang tu akan mengikuti cara hidup orang yang paling hampir pada diri dia, kan. Maknanya dia akan mengikuti contoh-contohnya. Dia tak lain bukan adalah keluarga sekitarnya. Mungkin ibu bapa, abang, kakak, saudara mara, sekitar dia.
sekitar dia. Termasuk atuk nenek, pakcik dan sebagainya. Dan saya memang menghadapi perkara-perkara ni. Saya yakinlah para pendengar sekalian, penonton sekalian pernah menghadapi, mungkin berlaku depan mata kita. Bagaimana sikap seorang tu membentuk orang lain yang di bawah tanggungannya. Yang kita nampak budak-budak kecil, kenapa dia boleh memaki hamun? Dia tak tahu pun, satu masa dia tak tahu pun benda tu. Kenapa dia boleh ketuk kepala orang lain, bully orang lain? Kenapa? Kerana perbuatan tu dicontohi daripada ahli keluarga dia. Itu tidak ada pandang. Dan saya tidaklah menunjukkan kepada mana-mana ahli keluarga, tapi itulah faktor-faktor bully yang pertama. Okey, baik, yang kedua iaitu dari kalangan sekolah sendiri. Sekolah. Dan ini tidaklah munding kepada guru, rakan dan sebagainya. Ini kita perlu sama-sama secara bersamalah. Okey. Baik, dari segi sekolah, jadi ini adalah tanggungjawab kami lah. Sekolah iaitu persekitaran dan iklim sekolah. Jadi kita tahu bi'ah solihah, iaitu persekitaran yang baik tu mampu membentuk kepribadian seorang. Jadi bagaimana persekitaran yang baik itu mampu diwujudkan, dan kami pihak sekolah insya-Allah tetap berusaha melaksanakan, mengambil tindakan disiplin, menjalankan segala macam tindakan bagi membenteras atau membendung, mencegah perkara-perkara termasuk buli ni. Dan itu tanggungjawab kami. Jadi antara faktor-faktor sekolah lagi apa dia? Kerana kurangnya pengawasan, kurangnya tindakan disiplin, kurangnya kawalan murid, pengurusan disiplin yang lemah. Itu bagi saya lah, urusan disiplin. Dan guru pun tidak menjadi model. Macam tadi parent kan menjadi model, ibu bapa keluarga menjadi model. Dan satu masa guru pun tidak menjadi model. Dan itu akan menyumbang kepada faktor-faktornya berlaku masalah buli ni berterusan. Dan kita tahu apabila faktor-faktor ni ada, buli tu akan ada. Jadi kita cubalah elakkan faktor-faktor ni. Baik, apakah faktor yang berikutnya? Iaitu faktor individu tu sendiri. Jadi untuk pengetahuan, mungkin kita akan tahu. Kita boleh, kalau faktor individu tu, ni saya nak kongsi sikit lah. Faktor individu yang pertama, menurut kajian, kenapa faktor bullying diwujud dari segi faktor individu, iaitu antaranya iaitu individu tu sendiri bersaiz besar. Dia bukan rasa besar diri, ni saiz besar. Dan bila saiz besar, dia rasa dia lah paling besar, dan dia mampu membuli siapa saja yang dikehendaki. Itu masalah. Dan alhamdulillah kat Kosas ni kebanyakannya yang bersaiz besar, dia masih lagi beradab, menghormati guru, pelajar-pelajarnya. Okey, apakah lagi faktor-faktor individu tu? Faktor individu tu antaranya faktor panas baran, hyperaktif, ego yang saya sebut tadi. Yang ego ni masalah ni, panas baran dan sebagainya. Kadang satu masa kecil je badan. Tapi bab bully dan sebagainya lain macam, panas baran, egoistik, dendam. Dendam kerana apa? Kerana dia dulu pernah dibuli dan dia cuba mencari orang-orang yang bawah dia pula untuk dibuli kan. Kecelaruan identiti, termasuk kecelaruan jantina, lepas tu kurangnya keyakinan diri, kecacatan, lagi gila, kalau istilah hari ni gila glamour. Kita tengok kadang orang sanggup rakam, buat prank dan sebagainya. Dah teruk tiba-tiba sorry, minta maaf. Jadi kalau dah prank, dah teruk dan sebagainya, dia tirulah budaya luar dan sebagainya. Tiba-tiba ni prank. Padahal itu sangat bertentangan dengan konsep kehidupan kita, malah konsep agama kita melarang perkara tersebut. Okey, itu adalah dari segi aspek faktor individu. Bagaimana pula faktor berikutnya, iaitu faktor media, faktor media, pengaruh media. Dan ini kita tidak dapat dinafikan lah. Kita tak dapat nafikan langsung. Kita tengok rancangan-rancangan hiburan kita hari ni, rancangan bercorakkan keganasan tu sangat mudah diakses. Antara lain iaitu bahan-bahan negatif dari internet. Tak kisahlah dari segi, contoh kalau bahan-bahan negatif tu pelbagai bentuk. Video, gambar, teks dan sebagainya, video-video pendek. Dan kita hari ni banyak sangat medium-medium kan. Facebook, internet, Instagram dan sebagainya. Kalau dulu tidak ada medium-medium tu pun, kita dah tahu benda ni adalah masalah, apatah lagi dengan adanya wujudnya pengaruh-pengaruh media yang pelbagai, pengaruh media ni. Okey, apa lagi pengaruh media yang bentuk-bentuk pengaruh media ni? Antaranya iaitu maklumat internet yang negatif seperti teks, gambar, video, termasuk juga permainan video yang hari ni kita tak dapat halang pun benda tu. Lagi sekarang PDPR semua dibekalkan dengan gadget dan sebagainya. Kita tahu ada video-video yang bully tu kan. Saya pun tak ingat video permainan video game, game-game bully ni, tapi memang ada. Saya lupa nama dia, saya tak main game tu. Tapi hari ni game-game tu bukan dimainkan saja, malah game tu pun ditonton menjadi tontonan kan, orang nak follow kan, begitu. Okay, itu berkaitan dengan pengaruh media. Dan yang terakhir iaitu tak lain tak bukan pengaruh persekitaran. Jadi kadang satu masa di hidup kat sekolah ni persekitarannya baik, mampu dikawal disiplinnya, tapi kita tak tahu kat luar tu macam mana persekitarannya.
Persekitaran termasuk taman dia, perumahan dia kan. Bila dekat persekitaran dia mahu hidup diiktiraf, diangkat. Itu yang jadi influencer yang pelik-pelik kadang kan. Satu masa kadang komuniti tidak prihatin, institusi masyarakat yang lemah lah, tidak melakukan pencegahan amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kalau bahasa dalam Islam tu amar ma'ruf nahi mungkar iaitu mencegah kemungkaran kan. Kadang kita pun jangan sibuk jaga tepi kain orang. Tapi inilah sebenarnya perlu laksanakan benda ni. Bukan masalah jaga tepi kain orang tapi tentang mencegah kemungkaran jadi kita perlulah jadi dari faktor-faktor tersebut kita nampak bahawa kita perlu atasinya melalui faktor-faktor tu Jadi saya tidak berniat panjang untuk menjelaskan cara mengatasi tu Jadi diharapkan dari faktor tu cuba kita hilangkan faktor-faktor tu bagi mengatasi masalah ni. Jadi saya terus jam kepada isi yang keempat. Tadi yang pertama iaitu tentang maksud, tentang jenis-jenis. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan faktor, dan yang keempat saya pergi kepada kesan. Apakah kesan-kesan Jadi kita tahu kesan ni saya pecahkan kepada kesan individu tersebut yang dibuli, kesan kepada pembuli, dan bagi kami saya tak nak bincang kesan negara tu, aspek masyarakat tak nak. Jadi sebagai saya selaku wakil guru disiplin di sekolah, wakil guru lah, guru-guru kami lah, guru pihak sekolah ni. Jadi saya nak menjelaskan tentang kesan individu yang dibuli, pembuli, dan bagaimana kesan terhadap sekolah tu Okey, baik. Kita pergi kepada mangsa buli dulu. Kita tahu mangsa buli ni banyak kesan-kesan yang satu masa kita pun tak tahu. Tapi sebagaimana pembacaan, sebagaimana pengalaman menghadapi mangsa-mangsa buli ni, jadi dia mengalami stres, malah sampai depression boleh menyebabkan kepada kematian iaitu bunuh diri dan sebagainya Itu kepada pembuli mangsa buli dia akan jadi pendiam, pemalu, dia berasa rendah diri, malulah kena buli dan sebagainya. Bila lama-lama kena buli, kita akan harga diri itu jatuh kan, buruk, tak handsome dan sebagainya. Kena buli, harga diri itu jatuh takut, suka bersendirian dan dia akan rasa kurang sokongan bila kena ugut dan sebagainya kan. Jadi dia akan menyebabkan apa? Dalam pengalaman kami lah, kes-kes ni kadang satu masa dia akan cuba merahsiakan kes ni. Bila dah rendah kan, rasa harga diri tu rendah, tak ada siapa peduli dan sebagainya, dia akan merahsiakan kejadian, malu dan sebagainya. Dan masalah ni menyebabkan ada sebahagiannya dia punting sekolah. Ini salah satu contoh lah implikasi kesan buruk pada yang dibuli tu kan, mangsa buli kan, dia akan punting sekolah dan dia akan menjatuhkan kita tahulah akan menjatuhkan segala pencapaian sekolah lah. Dan saya tekankan semula ini bukanlah masalah kecil, ini adalah masalah besar yang mampu menyebabkan kepada kematian. Dan kesannya kalau kita jika kita tidak menangani lebih awal pun dia akan membawa kesan kepada jangka masa panjang yang kepada masalah-masalah yang lebih berat yang saya sebut tadi masalah kepada negara dan sebagainya, keluarga negara dan sebagainya. Dan itu bukanlah saya tidaklah berniat untuk membincangkannya Jadi saya fokus pada tadi mangsa buli kan. Bagaimana pula kita letakkan diri kita, bagaimana kalau diri kita ni dibuli, kita suka tak kan? Jadi kita akan mengalami kemurungan dan sebagainya baik. Yang kedua, bagaimana pula keadaan implikasi kesan buruk kepada pembuli tersebut Pembuli kita tahu kalau dia tidak ditangani, dia akan rasa dia akan makin hebat dan kita tahu memang ada rekod-rekod sejarah pun. Sebab apabila berlakunya masalah buli di sekolah, akan ada rekod-rekod SSDM. Polis akan cari. Dan kita tahu dari rekod-rekod tu akan ada masalah-masalah lain. Dan kebanyakannya kalau tidak ditangani, dia akan menjadi masalah di luar sana lah. Jadi pembuli akan terlibat salah laku yang lebih buruk. Lebih agresif. Lebih berbahaya. Itu yang saya sebut tadi, membara. Dan ini juga boleh membawa kepada kematian. Gangster, kongsi gelap dan sebagainya. Nanti kita tak dapat nafikan. Sebab dari masalah sekolah, memang ada rekod. Dan kita biasa dengar kan, kalau berdasarkan laporan-laporan polis, ada rekod-rekod jenayah. Dan rekod jenayah itu jangan heran, bukan rekod dari polis saja. Rekod tu dari sekolah. Rekod-rekod sekolah tu bukan sekolah yang sediakan. Bukanlah sekolah tu buat sistem tu tak. Ini sistem ni memang dari kementerian. Baik, itu kalau jika di berterusan, kalau di sekolah tidak mampu dibendung, dan sekolah tak nak akan tindakan yang paling berat bagi pihak sekolah lah. Tindakan paling berat bagi pihak sekolah untuk dikenakan kepada pembuli ni. Apa kesannya? Waktu sekolah, dia akan dibuang sekolah. Dan kesukaran untuk mendapatkan pendidikan. Kesukaran untuk mendapatkan akses pendidikan dengan rekod yang dibawa. Rekod tu tetap ada, rekod yang dibawa dalam rekod kementerian. Baik. Jadi itu jika dalam pihak sekolah lah. Dan saya ringkaskan untuk pengetahuan ini jika dah habis sekolah dan ini rekod-rekod ni dia akan membawa sampai keluar dan
Kalau kes-kes buruk dia akan diambil oleh pihak berkuasa lah, pihak polis contohnya. Dan contohnya kalau kes berlaku apa yang di MRSM dan sebagainya kan, kita nampak banyak, kita boleh akses berita-berita tu bukan, kalau sampai satu masa had tu dah tegur, bukan bukan dicegah oleh pihak sekolah saja, malah diambil alih oleh pihak berkuasa negara. Okay, baik. Itu kepada pembuli. Apakah kesan kepada sekolah? Saya sebut tadi, kesan kepada sekolah dia akan menyusahkan kami lah. Saya ringkaskan lah, dia akan menyusahkan pihak-pihak guru, menyusahkan proses pembelajaran dan sebagainya. Okay, baik. Jadi sekian saja penjelasan saya. Jadi sebagai penutup, yang kelima sebagai penutup, saya saranlah, saya minta, bukanlah saran macam mana, saya memohon, saya mohon kepada semua pihak untuk kita saling bekerjasama. Diharapkan penjelasan saya itu ringkas dan padat lah. Saya harap ringkas dan padat dan mampu memberi penjelasan yang baik supaya kita dapat menangani masalah buli ni bersama-sama. Masalah buli ni bersama-sama. Jadi sebagaimana saya tekankan tadi, dari faktor-faktor itulah kita mampu menghilangkan penyakit yang membarah ni. Jadi saya harap perkara ni kita dapat gambling telaga bersama-sama menyelesaikan masalah ni. Okay, baik. Jadi sekian saja penjelasan saya yang dah memakan beberapa waktu. Jadi saya cuba tadi buka dengan pantun, saya cuba tutup dengan pantun sedikit pantun yang tak seberapa lah. Okay, baik. Jadi pantunnya berbunyi, sarapan pagi di tepi kali sambil nikmati hidup nan indah. Tiada erti hidup membuli, kelak menyesal hidup tak sudah. Jadi sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya taklimat sebentar tadi, maka majlis sudah sampai ke penghujungnya. Di kesempatan ini juga, kami seluruh warga kerja program ini ingin merakamkan sekalung perhargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu sekolah dengan iringan muzik. Segala yang baik, yang indah dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan dan kebincangan program ini adalah kelemahan daripada pihak kami. Akhir kata, terimalah serakat pantun daripada kami. Songket biru tampak berseri, tenunan indah buat Arjuna. Tersilap bicara, harap dimaafi, ketemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.